Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Astaghfirullahalazim allazi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Para jemaah yang dirahmati Allah sekalian, mungkin adalah malam ini adalah malam terakhir untuk saya kuliah sebelum Ramadan kan. Sebab ini kita tak ada lagi dah kan. Hari ini adalah hari yang ke-13 Sya'ban kan? Jadi sesuai sangatlah saya berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala supaya dia beri kekuatan untuk saya dapat puasa esok 13, 14, 15, iaitu hari Isnin tanpa hari-hari putih. Dan yang paling top sekali ialah nisfu Sya'ban tu. Jadi sangat-sangat penting. Jadi nisfu Sya'ban ini hari yang yaumun turfi'u amal, iaitu hari yang diangkat segala amalan secara keseluruhan tahunan. Jadi kita nak last audit update kita tu last ada dengan puasa. Sebab Nabi Muhammad bersabda, aku berpuasa, aku nak supaya amalan aku diangkat dalam keadaan aku berpuasa. Jadi status berpuasa ni adalah status yang paling mulia sekali. Ketaatan yang sangat besar sekali yang tidak ada pada ketaatan lain macam puasa. Sebab puasa ni dia masa dia panjang, 12 jam. Kalau sembahyang mungkin 5 minit je, lepas tu you are free kan? Tapi puasa ni 12 jam, 11 jam, 12 jam lah kita kata, dalam keadaan yang ketaatan mesti patuh panjang. Dan bukan satu hari, 30 hari. Itulah satu ujian yang besar dalam puasa. Jadi insyaAllah bila hari ini 13, 14, 15, jadi tak sampai 18 hari lagi lah kita akan berjumpa dengan Ramadan. Jadi di bulan Ramadan ni kita tak adalah kuliah. Jadi ini satu malam yang terakhir untuk sesi kuliah pada malam ini. Harap dia umur panjang lah. Semoga, sebab itu kita kata kenapa Allah sangat-sangat dalam hadis kita pernah dengar kan, kita pernah dengar ada hadis 3 perkara yang ustaz-ustaz pernah ajar. Jadi 3 perkara yang kecelakaan, Nabi nak bimbang, Nabi kata Allahumma amin, Allahumma amin, Allahumma amin 3 kali. Rasulullah sahabat kata, ya Rasulullah, apa yang kamu kata amin, amin itu? Jadi salah satu daripada amin itu, Rasulullah kata, Rasulullah beritahu seseorang itu dia mendapat Ramadan tapi dia tidak diampunkan dosanya, maka Rasulullah kata, maka Allahumma amin. Jadi kita lihat kat sini bahwasanya Ramadan itu dengan segala package yang sangat-sangat menarik, package yang keampunan, pahala yang banyak dalam daripada malam, siang, semua tu kan. Tapi dia nothing. Dia tak kisah. Ya ke? Puasa ke? Dia mengetahui puasa banyak dengan tengok bazar Ramadan. Oh, bazar Ramadan. Ramainya puasa. Itu saja kan. Itu mengetahui Ramadan masuk tu dengan adanya bazar. Jadi bagaimana seorang itu nak capai dalam keadaan macam tu, dia just luaran saja. Sama juga macam kita semayang. Jadi setakat luaran saja kita baca Alhamdulillah, tidak masuk dalam hati. Yang nak berubah sebenarnya, khusyuk sebenarnya, yang datang dalam hati. Bila keluar daripada hati itu, dia akan bergerak daripada jawarih, segala anggota luaran tu, dia akan terasa khasiat dia tu. Bila dia ada kekhusyukan datang dalam hati. Sebab yang penting sekali al-qalb. Dan syaitan juga, dia nak attack kita. Dia tak attack badan kita, tapi dia attack hati kita. Hati itu, biar dia rosak hati itu, hati busuk lah, menjaga dalam di hati itu, memikir perkara yang tak baik dan sebagainya. Jadi Ramadan inilah terbaik
Sebab itu ada satu hadis, dua orang sahabat, kita pernah dengar kisah ini, dua orang sahabat yang berperang di zaman Rasulullah SAW. Salah seorang daripada mereka ni meninggal dunia terlebih dahulu dan mati dalam peperangan. Seorang lagi tak mati, dia duduk dalam setahun lagi selepas itu. Maka diberi mimpi kepada seorang sahabat tadi. Dia kata di antara dua orang sahabat yang pemuda berperang tadi, yang mati kemudian tadi, yang tak mati dalam peperangan tadi, masuk syurga lebih awal daripada orang yang mati terlebih dahulu. Maka ditanya, dibawa mimpi itu kepada Rasulullah SAW. Maka Rasulullah kata, tidak peliklah, biasa, tak peliklah benda itu. Sebab yang akhir tadi dia adraka Ramadan, dia mendapat Ramadan kan? Yang tadi dia tak dapat Ramadan, mati awal. Jadi yang adraka Ramadan ini, kelebihan yang mendapat Ramadan itu, dia didahulukan sebab dengan kelebihan yang ada dalam Ramadan itu. Mana adraka Ramadan, jadi kita baligna Ramadan. Jadi ya Allah, bertemu kalau bulan Ramadan ini seolah Allah sayang kita sungguh-sungguh. Tak ada kasih sayang Allah bagi kepada kita. Dengan temukan Ramadan ini seolah kata, ish, aku bertuahnya sekali ini, aku dapat Ramadan. Dan kita tak tahu, dulu Covid pun saya tak tahu saya sempat ada Ramadan kan. Jadi bila kita dapat Ramadan ni, seolah-olah syukur sangatlah ya Allah, sebab tanda Allah kasihkan kita, tanda Allah kasih sayang kita dengan menempatkan satu tempat yang ada pulau yang sangat besar. Dan pulau sangat besar. Sebab itu dalam Ramadan ni, di akhir kita selalu sebut, Allahumma atik riqabi, ya Allah bebaskan belengguku, wariqa baika abai, dan belenggu dua ibu bapakku minana kan. Sebab itu sentiasa ya Allah bebaskanlah belenggu leher ibu aku dan kedua ibu bapakku daripada api neraka. Itu doa yang sangat-sangat powerful, sangat-sangat kita perlu adakan. Tidak adakah bila kita kata ya Allah ampunkan diriku dan ampunkan kedua ibu bapakku dan bebaskan mereka daripada api neraka, maka Allah kata wa anta kaman, dan kamu juga. Kita minta orang itu selamat, Allah kata kamu juga selamat. Macam itulah. Jadi ayat hari-hari ini, hari-hari mendatang satu benda yang besar, seolah macam surau dah hampir penuh. Surau tu dah hampir penuh dah ada orang kata excited dah ada rasa aura atau macam dah kepanasan, heat. Contohnya nak sampai hari merdeka kan, dah nampak dah bendera, dah nampak macam dah seolah-olah tak lama lagi dah macam dah ada rasa mungkin ada rasa hamba rasa macam ada rasa aura tu dah rasa terasa macam kita tengok satu benda yang nikmat tu, kita dah rasa dah excited tu dah rasa dah nak pergi Mekah, seronoknya dah siapkan baca macam ni, hati pun dah rasa seronok, dah cakap benda lain dah, sentiasa dah cakap ya Allah macam seronoknya macam tu. Jadi sebab kerinduan kepada tempat yang kita nak pergi tu. Dan begitu juga dengan Ramadan ini. Ramadan ni bukan simple yang datang by rutin hari, cukup bulan Ramadan, bulan 9 Hijrah, datang Ramadan raya, itu panggil puasa anak. Jadi Ramadan ini salah satu peluang yang Allah anugerahkan kepada kita, kepada saya, kepada kita semua ni yang dapatkan, dan dapat pula 30 hari berturut-turut. Jadi bagaimana pengisian jadi itu adalah sebab itu kita dalam Ramadan ni ada yang terdapat. Sebab dah Ramadan tu bila datang, hadis sudah beritahu awal lagi dah. Kam min sa'im, ramai yang puasa la yudriku illa ju' wal 'atsh. Tak dapat. Sebab tahu dah, Rasulullah tahu dah kata kalau macam tu Rasulullah tahu dah. Tak beritahu dah kata ada lapar dan dahaga. Mana yang berpuasa dapat lapar dan dahaga saja. Kan? Di siang hari dia puasa, tapi malam dia tak berpuasa. Maknanya package Ramadan ni bukan siang hari saja, malam pun ada juga kan. Jadi semua Allah seolah sangat besar. Sebab tu syahrul sayyidul syahur, penghulu segala bulan, iaitu bulan Ramadan. Sebab Ramadan itu diturunkan Al-Quran dan sebagainya. Jadi insyaAllah sama-sama kita bertekad, bersungguh-sungguh dan berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dengan doa lah kita, dengan kemampuan kita mungkin ada halangan, jadi kita minta mempermudahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala supaya kita hidupkan. Dan
di atas halangan-halangan Ramadan ialah fokus pada makan saja, kan? Fokus kepada makan, pada iftar saja, bukan nak puasa iftar sekadar ala kadar, tapi amalan tak ala kadar. Kebanyakannya buka sekadarnya, buka yang bersungguh-sungguh, tapi amal ibadat sekadar just 8 rakaat sudah cukup, kan? Jadi itu yang ala kadar amal ibadat, kan? Dah banyak dah ni, kan? Tapi sebenarnya tak cukuplah untuk peluang-peluang yang ada bagi kita. Sebab itu dalam hadis kata raghba anfun, sangat celakalah, sangat rugilah man adraka Ramadan wala yaghfiru dzambahu, mendapat bulan Ramadan yang penuh dengan alf lailatul syahr khairu alf, lebih baik daripada 83 tahun, dan daripada awal Ramadan sampai akhir Ramadan digandakan pahala, ditutupkan segala pintu neraka, dibukakan segala kebaikan, tapi still dia tak boleh perform lagi. Still dia tak boleh perform lagi, kan? Syaitan diikat, pintu neraka ditutup, pintu surga dibuka, kelebihan-kelebihan, tapi still dia tak nampak lagi. Tak boleh tolong apa lah, kan? Tak boleh tolong apa lah. Sebab tu kalau dalam hadis kata, sesiapa yang tak rasa nak beribadat lagi, maka di bulan Ramadan, di bulan lain lagi tu. Dan setakat saya dengar diri saya sendiri dan orang-orang lain juga, saya dengar syaitan ni dia macam nafsu ni kita masih ada lagi dalam keadaan taswif, iaitu menanggung-nanggungkan. Jadi kata, kalau kita kata baca Quran, tak apalah, nanti nuzul Quran nanti kita pulun 10 akhir. Jadi 10 akhir dia tak akan buat. Dan bila macam pulun solat sunat, tak apalah, dan ni pun dah banyak dah, kira dah banyak dah, ni terawih 11 kali dah macam ni dah. Dan saya tengok di antara satu kesilapan yang perlu kita baiki ialah kekhusyukan dalam solat tarawih itu sendiri, kan? Kekhusyukan dalam tarawih, orang sebanyakannya orang solat fardu dia khusyuk, tapi di solat tarawih itu dia macam dia low sikit. Dia macam sunatnya dia biasa macam tak ada apa tu. Jadi kekhusyukan dalam solat sunat tarawih itu sangat penting untuk mengubah jiwa kita, kan? Jadi sebab itu dalam solat tarawih ni kita boleh memperhatikan dengan bacaan imam yang panjang itu, maka situlah ada kelebihannya. Di situ mukadimah tentang Ramadan lah, sebab esok ada 13, 14, 15, Isnin, Selasa, Rabu, campur Isnin campur Khamis lagi satu hari, cantik sangat lah. Itu ideal sangat lah, Masya Allah. Isnin, Selasa, Rabu, Khamis, 4 hari, Masya Allah, ya Allah, kan? Semoga kita dapatlah sama-sama. Tentulah sekarang ni boleh, bila bangun pagi esok malas sahur lah, tak apalah, nantilah, itu tak sunat je pun, nanti lemah. Itu yang macam itulah halangan-halangan yang diberi kepada kita dengan sekelip mata saja boleh mengubah hati. Jadi yang penting kita berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala, semoga diberikan kita kekuatan. Jadi para jemaah yang dirahmati Allah sekalian, jadi kita pun rasa-rasanya sihat insya-Allah, tak ada apa-apa lah insya-Allah. Ini kan qadar Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi kalau kita berazam betul-betul sampai kita tak boleh juga dapat pun, Allah bagi dengan hasil niat kita untuk beria sangat nak menunggu Ramadan ini, dengan siapkan cara fokus kita nak dapat Ramadan itu, tapi dihalang oleh ajal kita. Para jemaah yang dirahmati Allah sekalian, insya-Allah selepas ceramah saya malam ini, nanti saya akan ceramah tentang sahabat-sahabat. Malam ini malam terakhir, dan tajuk yang kita dah sedar itu kematian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita tahu bahwasanya Nabi Muhammad satu kes wafat pada hari Isnin 12 Rabiul Awal di waktu duha yang ke akhir sikit. Setengah-setengah pendapat kata dalam pukul 7 pagi. Setengah pendapat kata sampai waktu api-api waktu matahari panjang.
Tapi waktunya ada hari Isnin, dan banyak pendapat mengatakan waktu duha, itulah pukul 7 pagi. Jadi kita lihat bahwasanya kematian, kewafatan Rasulullah SAW ini menjadi suatu kegelapan besar kepada umat Islam, terutamanya di Madinah. Sewaktu Anas bin Malik kata, sewaktu Rasulullah datang ke Madinah ini, waktu itulah waktu yang paling ceria sekali, waktu yang sangat menarik. Setengah pernah bercahaya-cahaya dengan kehadiran Rasulullah, dengan kegembiraan Rasulullah datang. Tetapi di hari kewafatan Rasulullah adalah hari yang paling malam, hari yang paling gelap sekali, yaitu hari yang paling sangat-sangat sedih sekali. Jadi kisah kematian Rasulullah SAW ini, kita tahu bahwasanya bagaimana sahabat-sahabat ini dia mencintai Rasulullah ini lebih daripada ibu bapa dia sendiri. Lebih pada ibu bapa dia. Kita pun ada kematian, mengalami kematian. Bagaimana terus menerima berita ini. Sebab itu dalam menerima berita Rasulullah SAW kematian ini, saya ingatkan sahabat ini tak kenal hari, tak kenal hari. Dah macam ada sahabat yang kita kata yang soalnya ada yang menangis, ada yang tak boleh berjalan, duduk. Ada yang duduk kat rumah-rumah masing-masing tak keluar. Ada yang boleh berjalan dengan sahabat-sahabat, dia tutup muka, tak boleh nak tengok sama-sama sahabat. Dan ada yang lumpuh, macam seolah tak boleh bergerak apa pun. Ada yang bisu, tak boleh bercakap. Maknanya membisu dekat sebab maknanya menangis Madinah ni dengan Rasulullah, berpisah dengan Rasulullah SAW, kecintaan mereka kepada Rasulullah SAW. Sebab Rasulullah ni mereka mencintai lebih daripada keluarga dan ibu bapa dan diri mereka sendiri. Itu dia meletakkan semuanya. Jadi kita pun sama juga, tapi mereka tu bersama dengan Rasulullah, dan Rasulullah adalah segala-galanya. Mereka duduk dalam tu, dan sampai kita lihat macam ada seorang sahabat tu satu hari tak tengok Rasulullah, muka dia pucat. Ya Allah, aku rindu kepada Rasulullah. Macam mana aku tak nampak kamu Rasulullah? Aku rindu dengan Lepas tu Rasulullah dia kata, ya Allah, kalaulah macam ni, dia kata, kalaulah kita mati nanti, dan tentulah berpisah. Tiba-tiba Rasulullah bersama dengan kamu, mestilah bersama dengan pangkat-pangkat yang tinggi, dan aku mungkin kalau masuk surga pun mungkin dia letak tak taras dengan kamu. Maka dia Rasulullah kata, akhirnya turun ayat, innaka ma'an ahbabta, sesungguhnya kamu bersama dengan orang yang kamu cintai. Kalau kamu cintai Rasulullah, pasti kamu akan bersama dengan Rasulullah juga. Jadi kisahnya macam para sahabat ni dalam keadaan yang dalam terumbang ambing, dalam keadaan yang tidak tahu nak buat apa. Contohnya kan, bila sebab itu Sayyidina Aisyah memberitahu kebanggaan dia, iaitu Rasulullah meninggal wafat di atas paha Siti Aisyah radhiyallahu anha, di bilik dia tu, di bilik Rasulullah yang sana. Kubur sekarang ni adalah hujrah. Hujrah ni maknanya bilik yang ada pada Rasulullah SAW. Di rumah Rasulullah bergilir-gilir dengan para isteri dia untuk menginap macam rumah Maimunah dan sebagainya. Akhirnya Rasulullah meminta supaya dia tak larat dan nak berjalan ikut giliran, minta setujuan supaya dia berakhir sakit itu berada di rumah Aisyah radhiyallahu anha. Jadi ini salah satu daripada keadaan kita dengar usi Syiah. Dia kata Nabi Muhammad wafat di rumah Fatimah. Itu dia cuba buka fakta. Ya, kita tengok Sayyidina Umar. Bagaimana Sayyidina Umar, suatu Umar bila dapat tahu Rasulullah wafat, maka dia beritahu kepada orang lain, jangan cakap Rasulullah wafat. Sesiapa yang cakap Rasulullah wafat, aku akan hunaskan dengan pedang ini. Jangan siapa cakap. Jangan, aku tak boleh terima. Dia kata apa? Sesungguhnya Rasulullah ni tak wafat. Sesungguhnya Rasulullah ini, dia kata, wa anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah tak mati. Lakin tetapi Rasulullah zahaba ila rabbihi, Rasulullah pergi jumpa dengan Tuhannya seperti mana
jumpanya Musa bin Imran dengan Allah. Nabi Musa kan dia pernah pergi berjumpa dengan Allah selama 40 hari itu, maka dia balik. Maka begitu juga dengan Rasulullah. Rasulullah tak mati kan? Rasulullah akan pergi dengan Rasulullah lebih daripada 40 hari. Summa raja'a, Rasulullah akan balik kepada kami dan akan membunuh kepada siapa yang mengatakan Rasulullah mati, dan akan membunuh orang-orang munafik yang mengatakan Rasulullah mati. Tak boleh. Umar tak boleh terima. Tak boleh terima. Sebab nak testimoni kata Rasulullah mati itu tak boleh lagi kan. Tetapi kehebatan Abu Bakar radhiyallahu anhu, masa Rasulullah wafat itu Abu Bakar tak ada. Abu Bakar pergi keluar daerah Madinah. Maka setelah dia dengar khabar bahawa Rasulullah wafat itu, dia lari balik dengan kuda dengan secara cepat. Dan bila Abu Bakar balik, maka Abu Bakar masuk ke rumah anak dia iaitu Aisyah, dan dibuka muka Rasulullah. Maka dia kucuk di antara sini dan dia berkata kepada dia berkatalah, Abu Bakar berkata, demi bapaku, engkau dan ibuku, adapun kematian yang telah ditetapkan Allah sudah engkau rasakan. Mana kematian yang Allah tetapkan kepada kamu ya Rasulullah, kamu telah rasakan. Engkau tidak akan merasakan lagi buat selama-lamanya. Lalu dia tutup muka jenazah Rasulullah SAW, dia kucuk dan dia kata, wahai Rasulullah, sesungguhnya engkau adalah wangian kamu di waktu kamu hidup, dan begitu juga kebaikan yang kamu selepas kamu mati. Maka selepas itulah Abu Bakar keluar daripada bilik dia. Dia pergi jumpa, dia naik kepada mimbar, dia bagi speech kepada orang-orang yang masih dalam keadaan selalu dalam keadaan yang masih tak boleh nak terima berita kematian Rasulullah SAW. Maka sahabat-sahabat waktu itu tak boleh tahu nama apa. Maka Abu Bakar dengan kehebatan dia, seorang yang Abu Bakar ini terkenal dengan lembut, tapi ketegasannya dia baca ayat Quran, Auzubillahi minasyaitonirrajim, dalam surah Ali Imran, wa ma Muhammadun illa rasulun qad khalat min qablihi rusul afa in mata aw qutila in qalabtum ala aqabikum wa man yanqalib ala aqabaihi falan yadurrallaha syai'a wa sayajzillahu syakirin. Maksudnya Muhammad itu tidak lain hanyalah seorang rasul. Sesungguhnya berlalu sebelumnya beberapa orang rasul. Maka jika ia wafat atau terbunuh, kamu berbalik kepada belakang, iaitu kamu murtad, kamu tak nak ikut Rasulullah. Barang siapa yang berbalik ke belakang itu dengan murtad, maka ia tidak dapat mendatangkan mudarat kepada Allah sedikit pun, dan Allah akan memberi balasan kepada orang-orang yang bersyukur. Bila Abu Bakar membaca ayat ini, maka Sayyidina Umar dan sahabat-sahabat lain merasakan, kenapa aku tak perasan ayat ini? Seolah ayat ini baru diturunkan. Setelah inilah barulah mereka mengetahui bahasanya ayat Quran dah ada kata Nabi Muhammad ni akan mati. Innaka mayyitun wa innahum mayyitun. Sesungguhnya wahai Rasulullah, sesungguhnya kamu akan mati dan mereka pun akan mati. Kalau kamu mati pun orang kafir pun akan mati juga. Jadi bila dengan ayat ini meredakan, Umar berkata, demi Allah, tidak aku ingat kecuali sesudah dibacakan oleh Abu Bakar. Mana aku tak ingat, sedangkan mereka ni Al-Quran dalam diri mereka. Tapi aku tak ingat ayat Quran mereka setelah Abu Bakar baca. Aku menjadi terpesona dan takut sehingga menjadi lunglai jatuh ke tanah. Maka dia pun bila dengar ayat ini, lunglai terubah ke tanah. Kakiku tidak kuat menahan badanku. Tahulah aku bahawa Rasulullah sesungguhnya sudah wafat. Kat situ baru dia tahu kata, dengan ayat ini baru tahu kata boleh terima bahasanya Rasulullah telah wafat. Jadi kematian ini adalah satu kehilangan besar kepada sahabat-sahabat yang pada masa itu. Dan begitu jugalah kita, kalau seseorang daripada kalangan kita yang telah pergi meninggal, kita seolah nak terima keadaan itu agak susah kan. Para jemaah yang dirahmati Allah sekalian,
Kayak ayat Quran kata wa ma Muhammadun illa rasul qad khalat min qablihi rusul, maka Umar bila dibaca ayat itu dia ada rasa lega dan dia boleh terima tentang apa yang berlaku itu. Inilah dalil bahwasanya kehebatan dan keberanian yang ditunjukkan oleh Abu Bakar radhiyallahu anhu, yang sudah awal orang yang paling disayangi, yang paling rapat sekali dengan Rasulullah ialah Abu Bakar As-Siddiq, yang telah membenarkan dan telah bersama dengan Rasulullah pergi ke hijrah dalam gua Sur, dan itulah pengorbanan yang ditunjukkan oleh Abu Bakar. Maka selayaklah kita kata sebelum kematian Rasulullah pun Abu Bakar diminta oleh Rasulullah supaya menggantikan dia sebagai imam solat. Jadi itu simptom yang clue yang Rasulullah tunjukkan. Jadi Rasulullah tidak namakan siapa pengganti dia sebagai khalifah selepas kewafatannya. Para jemaah yang dirahmati Allah sekalian, ramai juga ada antara Ummu Aiman, dia kata dia sangat sedih, menangis hari-hari. Dia kata, kenapa kamu menangis? Sebab dia kata alangkah sedihnya, alangkah ruginya selepas ini dah akan terputus wahyu daripada langit itu. Tidak ada lagi dah wahyu akan sampai kepada kita. Sebab itu kita dalam percakapan kita tak boleh guna wahyu kalau pada saya lah. Saya tak boleh buat lah sebab saya belum terima wahyu. Dia perkataan Islamik ni dia macam term tu dia kita tak boleh nak guna sewenang-wenangnya. Kita kamu ni tak makan budu, murtad ke? Tak boleh macam tu kan? Tak boleh. Perkataan tu dia sistem macam tu dah. Perkataan macam tu macam kafir, munafik, itu sebenarnya perkataan yang besar, yang efek tu besar. Kita bukan sembarangan nak kata ni macam main lewat ni munafik kan? Tak boleh. Sebenarnya benda tu munafik adalah satu perkara yang besar yang kita tak boleh label menggunakan sewenang-wenangnya. Sama juga menggunakan kamu ni jahil, tak boleh. Sebenarnya menggunakan term-term yang berat gitu. Para jemaah yang dirahmati Allah sekalian, jadi selepas kematian Rasulullah SAW ni, Rasulullah meninggal hari Isnin kan? Banyak pendapat Rasulullah tu dikebumikan pada malam Rabu, pada malam hari Rabu. Maknanya lambat jenazah Rasulullah dikebumikan. Beberapa sebab yang kita lihat. Pertama, selepas wafat Rasulullah ni, mayat Rasulullah hari Isnin satu hari duduk di sebab apa? Nak sahkan kematian itu, ramai sahabat tak boleh terima kematian. Bila dah sahkan kematian Rasulullah itu diterima oleh Abu Bakar, maka hari Isnin. Bila sampai hari Selasa, mereka dalam keadaan bagaimana nak mayat Rasulullah ni tak dikubur macam mana? Sebab mereka tidak ada pengalaman, sebab tak ada Nabi kan. Berbeza dengan orang Israel, orang Bani Israel, dia banyak di antara Nabi-Nabi dia tahu bagaimana nak menguruskan Nabi. Dan setengah-setengah pendapat kata kubur yang jelas, yang sahih, sebenar-benar sahih ni adalah kubur Nabi Muhammad saja. Kubur-kubur lain tu tak boleh nak pegang sangat lah. Kata kubur kat sini, kubur Nabi Nuh kat sini, kubur Nabi Ibrahim sana. Jadi dia buat tu maka tidaklah kepastian tu tak boleh dipegang sangat lah. Jadi yang sahih ni adalah kubur Nabi Muhammad SAW di Madinah tu saja. Di mana nak tanam kebumikan Rasulullah? Di Baqi ke ataupun di tempat lain ke, bagaimana nak ke bumi Rasulullah? Maka dalam keadaan tu pinga-pinga mereka nak beritahu. Selepas tu maka Abu Bakar kata, dia kata ma kubida nabiyyun illa dufina haitsu kubida. Maka dalam keadaan itu Abu Bakar sekali lagi membuat waktunya, aku pernah dengar Rasulullah SAW bersabda, setiap nabi yang meninggal dikuburkan di tempat ia meninggal. Maka dia meninggal di bilik Aisyah, maka dia akan dikebumikan bilik Aisyah. Jadi sebab itu dia bila Rasulullah kat sini, di bawah tempat yang tidur mati itulah dialihkan Rasulullah tu dipindahkan ke atas katil, maka di bawah tadi itu digalikan kubur untuk Rasulullah di betul-betul tempat yang dia tidur itu, di hujrah. Dan bilik itu kecil. Bilik
Rasulullah tu muat orang 10 orang saja. Takkan dia nak pindah mayat tu pergi ke masjid, nak dia ke situ juga, tak boleh pindah-pindah. Maka digalikan dan dia buat lahat, tiang lahat tu kepada untuk kebumikan Rasulullah SAW. Maka datang kepada meninggal itu dia digali ke tanah di bawahnya. Pekerjaan itu dipimpin oleh Abu Talhah Al-Ansari yang menguruskan penggalian itu di tempat Rasulullah meninggal itu. Kemudian mereka masukkan untuk mensolatinya. Dan cara mensolat Rasulullah ini, sebelum solat kita akan pergi kepada siapa yang nak memandikan mereka Rasulullah. Siapa yang nak memandikan Rasulullah. Jadi yang nak memandikan Rasulullah bagaimana? Nak dibuka baju ni ke, ataupun nak dimandikan macam mana? Sebab tak ada pengalaman memandikan Rasulullah. Rasulullah pun tak pernah beritahu tentang bagaimana nak menguruskan. Maka setengah kata, yang ada untuk menguruskan jenazah ni adalah daripada kalangan keluarga. Sebab tu jenazah ni di kalangan keluarga paling baguslah untuk menguruskannya, kan, sebab rahsia-rahsia itu apa. Maka yang berada dengan menguruskan, dia bertanggungjawab untuk menguruskan jenazah Rasulullah ialah panggil Abbas. Bapa Abbas ni bapa saudara Rasulullah. Dan Ali, Sayyidina Ali, anak Ali dengan Rasulullah apa dia? Sepupu, kan, dan menantu. Wal Fadl bin Abbas, dan Fadl bin Abbas sepupu Rasulullah. Wa Qusam bin Abbas sepupu Rasulullah. Wa Usamah bin Zaid bin Harisah. Usamah bin Zaid ni adalah anak kepada Zaid. Jadi Usamah ni adalah budak lagi. Dia bapa dia nama Zaid. Zaid tu adalah dulu dibagikan anak angkat Rasulullah. Zaid tu ada anak angkat Rasulullah, dan akhirnya dia Rasulullah berkahwin dengan anak Zaid, dengan isteri Zaid. Jadi maknanya untuk menghilangkan satu hukum daripada anak angkat itu, pada anak angkat, menantu anak angkat itu, mana boleh kahwin. Rasulullah kahwin dengan Zainab. Setelah Zaid itu bercerai dengan Zaid, maka Allah minta kepada Rasulullah supaya kahwin dengan Zainab. Jadi orang kata Rasulullah kahwin dengan bekas menantu, kan? Sebenarnya tidak, itu adalah bukan anak Rasulullah. Jadi sebab anak Rasulullah tak ada anak, kan, tak ada anak lelaki. Jadi Zaid ni dah yang seorang hamba yang dimerdekakan. Dan seorang lagi nama dia Saleh Maula, jadi hamba kepada yang bekerja dengan Rasulullah. Maka mereka inilah yang bertanggungjawab untuk memandikan Rasulullah. Maka mereka mendapat berita, sebab tu dan mereka duduk menunggu keputusan macam mana nak fikir. Maka mereka terdengar satu suara yang mengatakan sesungguhnya jasad Rasulullah itu dikebumikan tanpa dibuka baju. Tanpa dibuka baju, mandi macam tu saja. Maka dimandikan macam tu. Macam mana dia mandikan? Dia bagi tugaskan dia. Macam kita tengoklah untuk dia Abbas, Fadl wa Qusam, dua anak ni mereka membalikkan mengalihkan jenazah Rasulullah. Dan Usamah bin Zaid dan Saleh ni mereka tu menyiramkan air. Dan yang menyiramkan pada Rasulullah itu khas bagi Ali saja. Sayyidina Ali saja yang buatkan. Dan mereka tidak nampak aurat Rasulullah, tubuh Rasulullah SAW tak nampak. Dan mereka berkata, ya ummi bi abi ya ummi ma'ataba hayyan wa mayitan. Sesungguhnya sangat cantik daripada sangat wangi ya Rasulullah, dan keadaan hidup dan mati. Itulah kisah kita kata sewaktu mereka menguruskan jenazah. Sewaktu mereka menguruskan jenazah tu dalam keadaan macam tu, Abu Bakar dengan Umar duduk di luar nak menguruskan jenazah. Tetapi dalam waktu itu itulah di Madinah, kita tengok di Madinah sebelah kanan tu nama Bani Thaqif. Kalau pergi ada sebelah kiri ada perpustakaan itu. Situlah tempat yang orang-orang Madinah bersama dengan kaum Madinah akan bermusyawarah bagaimana kita nak siapa nak jadi pimpin dan khalifah ini. Mereka bercakap di situ. Maka adalah mereka kata kita akan ambil alih kepimpinan ini daripada orang Ansar, sebab ini tempat kita. Kita yang menjagakan. Jadi bila berita tu dengar kepada Umar bergegas pergi jumpa Abu Bakar.
Maka Abu Bakar dan Umar pergi ke dekat Bani Thaqif itu, tempat di mana orang-orang Ansar, orang Madinah ni berkumpul untuk memutuskan siapa yang menjadikan khalifah. Maka sewaktu itulah peranan Abu Bakar berkata, sesungguhnya Nabi Muhammad kata, al-khulafa'u min Quraisy, orang yang layak akan menjadi pengganti Rasulullah ni mesti daripada golongan Quraisy, iaitu mesti orang daripada orang Muhajirin. Maka sewaktu itulah maka Abu Bakar mengambil, pegang Umar dan pegang Abu Ubaidah supaya angkat supaya dimintakan ditabarkan mereka berdua di antara mereka bersama Umar ataupun Abu Ubaidah. Maka akhirnya Umar kata, tidak, engkau ya Abu Bakar selayaknya akan menjadi khalifah. Maka daripada situlah orang lain pun bersetuju untuk melantikkan Abu Bakar menjadi khalifah. Tak timbul ini kat sini ada, kat sinilah perselisihan besar yang berlaku tentang Syiah. Perselisihan berlaku tentang Syiah sangat besar. Bila Abu Bakar dengan Umar pergi menguruskan jenazah, orang yang jenis Syiah dia kata, tengok dia ni berusaha untuk mendapatkan tahta, untuk mendapatkan jawatan khalifah ni. Dia meninggalkan Rasulullah diuruskan ini, bubuk harta lah bubuk ni sampai lalu. Sebenarnya tidak, mereka pergi ke sana tu di atas nak menyelamatkan keadaan khalifah. Sebab itu selepas wafatkan Rasulullah ni, banyak di kalangan kabilah-kabilah yang di pinggir Perak tu murtad. Dia kata Nabi Muhammad ada wafat, maka tidak ada lagi dah Islam. Ramai yang murtad selepas kewafatan Rasulullah, sehingga kan Abu Bakar mengambil berperang. Ada yang mengaku jadi Nabi, Salamah Kazab tu kan. Ada yang orang baru-baru masuklah ke ujung-ujung kampung di jauh-jauh tu, semuanya istihar murtad, tak nak bayar zakat. Itu sangat kritikal, tapi dapat ditangani oleh Abu Bakar selama beberapa tahun juga, sampai berperang dengan orang yang mengaku Nabi, iaitu yang berontak yang memberontak bila kerajaan jatuh, seorang pemimpin tak ada, macam itulah berontak, nak apa panggil, langkah-langkah macam itulah kan. Okey, selepas dimandikan tu, jadi ada juga orang yang berapu-rapu cakap air Rasulullah tu pergi ke mana, air mandian Rasulullah tu pergi mana. Ada yang pelik-pelik ucap, sebenarnya benda tu tak perlu dia fikir. Aku kata air tak sabit daripada sahabat di mana air tu pergi, tidak ada perbincangan kat situ kan. Tadi ada semua kata air tu kering, diangkat naiklah macam pelik-pelik. Jadi dah jadi perkara yang tak menasabah dari segi fakta. Akhirnya selepas itu diturunkan selepas dimandi, selepas dimandi di kafan, bagaimana nak solat Rasulullah. Jadi sahabat-sahabat solat, katanya sebahagian mengatakan, Asy-Syaukani mengatakan hampir 37,000 orang solat. Sebab yang lambat nak kebumikan tu, sebab bilik rumah Aisyah ni muat hanya 10 orang. Jadi orang diberi semayang selama 10 orang sampai 37,000 orang tu macam mana? 10 orang dan semayang masing-masing, tidak semayang berjamaah. Semayang masing-masing, fardiyah, semayang masing-masing 10 orang. Maka sebab itu dah sampai lewat. Jadi sebab mula-mula yang diberi penghormatan untuk semana ialah bapa saudara dia, sebab dia paling tua daripada keturunan Bani Hashim, iaitu Al-Abbas. Selepas itu daripada orang Ansar, daripada keluarga Rasulullah Bani Hashim. Setelah itu daripada orang Muhajirin, orang Ansar. Setelah itu perempuan, setelah itu kanak-kanak diberi untuk solat. Sampai beribu-ribu orang solat, 10 orang masuk, keluar, masuk, keluar. Macam itulah sampai kata yang paling tepat sekalinya, Rasulullah dikebumikan pada malam Rabu. Malam Rabu di waktu malam, dikebumikan di waktu malam. Itulah. Dan satu lagi, waktu kafan Rasulullah itu dikafan dengan 3 helai kain yang daripada cotton daripada Yaman, tanpa serban dan tanpa baju. Dan kubur Rasulullah itu diangkat dengan 9 bata, 9 bata susun macam tu,
dan diangkat sekadar sejengkal. Itu yang selepas terlihat. Dan kita lihat bagaimana sekarang ni, kita tengok yang bila dibuat tu, yang nampak gambar hijau cantik semua kan, sebenarnya dibuat pada tahun 678 Hijrah daripada Khalifah Al-Malik Al-Mansur. Saya tengok daripada golongan mana, Amawi ke Abbasi, yang membuatkan kubah zarqa, kubah yang hijau di atas tu kan. Itu dibuat kemudian, bukan zaman Rasulullah, tidak. Dan tak timbul bahawasanya Rasulullah itu dikebumikan di masjid, tidak. Rasulullah tidak dikebumikan di masjid. Ada orang kata sebab itu Rasulullah dikebumikan di bilik rumah Aisyah. Sebab kita, kalau kita pergi tengok Mekah, di antara rumah aku dengan Raudhah itu ada satu tempat yang mustajab. Sekali-kali kita tengok rumah Rasulullah kat situ. Jadi dekat situ. Tidak bukan di masjid. Dan satu hari Aisyah bermimpi. Dia kata dia bermimpi ada tiga buah bulan yang jatuh ke tempat bilik dia. Rupa-rupanya ditanya kepada ayah dia, dia kata ini adalah 3 orang yang hebat akan dikebumikan di sini, iaitu Rasulullah, Abu Bakar dan Umar. Katanya ada satu tempat lagi untuk yang keempat rasanya, tapi tak ada. Dulu Utsman untuk nak minta dikebumikan, tidak dikebumikan. Hasan pun untuk dikebumikan, tapi tidak dikebumikan di situ untuk yang orang yang keempat. Kat situlah kewafatan Rasulullah SAW ini suatu perkara yang sangat-sangat mendukacitakan para sahabat, dan timbul pemberontakan dan rusuhan yang tidak percaya kepada Rasulullah, dan kata Rasulullah dah wafat, tak adalah agama lain. Sebab dulu kan Rasul lain kan, lepas Rasul tak ada dah. Umat dulu selepas dia wafat, ajaran dia tak tinggal, tak pakai, tak diguna lagi dah. Jadi dia ingatkan macam tu. Jadi begitu juga orang yang mengaku Nabi dan sebagainya. Jadi sebab itu dalam Islam ini perkara yang besar sekali kena kembali kepada sumber. Kalau kita nak ambil sumber yang ikut dan dia akan rusak. Jadi ini buat macam ni, ini buat macam ni, ini pun mengaku jadi Nabi, ini yang wali, ini pun mengaku jadi ajaran dia. Tapi kalau seseorang itu balik kepada Al-Quran dan balik kepada hadis-hadis Nabi yang sahih, macam tu dia tak akan jauh. Jadi kalau nak ikut pendapat orang ni, pendapat ni yang tidak dikaitkan dengan dalil-dalil, ia akan jadi sesat. Dia akan makin jauh. Seperti jadi agama-agama lain macam agama Yahudi, Kristian tu jadi jauh. Sebab dia tidak ada sumber yang khas. Agama Buddha, Hindu lagi lah, dia tidak ada sumber-sumber yang boleh dipegang. Dalam kita ni, dalam Islam ni, semua diajar oleh Rasulullah SAW. Bagaimana nak uruskan kematian pun ajar. Hidup lagi lah, nak urus kematian, nak ke bumi macam mana, dah ada. Kita buat sekarang ni pun ikut sunnah yang macam mana yang diajar oleh Rasulullah SAW. Jadi urusan kematian Rasulullah ini adalah tepat pada 12 Rabiul Awal. Jadi di hari Isnin waktu duha, dan Rasulullah dalam umur 63, Rasulullah dikebumikan di bilik Aisyah. Sebab itu bilik itu adalah sangat sempit. Dan Rasulullah meninggal dalam keadaan yang kita tengok kat sini. Rasulullah meninggal dalam keadaan yang sangat Rasulullah meninggal di waktu sakit beliau memerdekakan 40 orang dan masih punya 7 atau 6 dinar yang beliau perintahkan agar Aisyah memberi sedekahkan kepada 7 dinar ini. Dan Rasulullah sewaktu meninggal masih lagi tergadai kepada seorang Yahudi dalam 30 tepung gandum, dan itulah Rasulullah. Dan sewaktu Rasulullah wafat, tidak ada apa-apa yang sahabat kata, Aisyah kata tidak ada makanan pun di rumah dia, di rumah Aisyah. Jadi itu bukan kata Rasulullah tak boleh kita ikut macam tu, tidak. Ada sahabat-sahabat yang okey, tapi dia kata kalau Rasulullah kata saya ni nak makanan, mesti sahabat akan berduyun-duyun, akan membawa lebih banyak. Tapi Rasulullah tidak mewawarkan kepada sahabat, meminta-minta dan sebagainya. Jadi bila kita banyak menceritakan tentang Rasulullah SAW, kita akan
masih cinta kepada Rasulullah, sayang kepada Rasulullah. Disebab keadaan kita sekarang ni, masalah segi keagungan Allah, ramai manusia tak tahu bagaimana kebesaran Allah itu, azmatullah, keagungan Allah itu, kehebatan Allah, pemberian Allah itu dia tak rasa. Dia rasa macam dia yang punya semua. Tidak ada apa yang dia dapat itu adalah hasil dari dia. Dia tidak rasa macam kata itu adalah pemberian Allah, bagaimana Allah Maha berkuasa. Dia tidak rasa macam itu. Bila tidak rasa macam itu, dia tak rasa keberhajat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi bila itu dia macam tak kenal. Bila tak kenal siapa Allah, dia tak tahu asal Allah itu. Ada satu ayat mengatakan Allah kata, sungguhnya kami tahu bahasanya kamu menyangkakan Allah tidak tahu apa tentang kamu. Jadi mereka tak tahu. Sebab itulah Al-Quran kata tidak ada satu daun pun yang jatuh ke muka bumi ini mereka dalam pengetahuan Allah. Daun yang jatuh gugur ke bumi, ke bukit mahkota ni pun kita tahu. Dalam surah ni pun kita tahu apa. Apatah lagi Allah mengatakan luasnya pengetahuan Allah Subhanahu. Jadi kita kena tahu tentang itu yang akidah sebenarnya. Bila kita tahu kata akidah Allah Maha melihat. Jadi puasa sebenarnya Ramadan ini mengajarkan, menunjukkan kita bahawa Allah Maha mengetahui lah. Dan Allah Maha melihat kita nak buka tak buka, nak makan tak makan, tak sikit pun tak boleh, nak sikit pun tak boleh, sebab tahu masa Allah nampak. Jadi kalau kata nak boleh buka, Allah tak nampak dah. Itu Ramadan itu mengajar kita akidah bahwasanya tiap waktu itu Allah memantau dan mengetahui setiap perbuatan-perbuatan yang kita lakukan untuk makan dan minum dan sebagainya, dan masuk baba kat rongga dan sebagainya. Jadi itu saja kisah Rasulullah SAW atau wafat Rasulullah SAW. Dan sebab itu Rasulullah, dan sikit lagi saya tambah, iaitu bila Rasulullah 48 jam itu masih lagi tak dikebumikan, jasad Rasulullah tidak ada apa-apa pun. Kata Rasulullah macam ni. Sebab jasad para Nabi tidak hancur, tak dimakan bumi kan. Sebab itu kita kata dalam satu hadis, Rasulullah kata kita beri selawat kepada Nabi Muhammad SAW, terutamanya pada hari Jumaat, sesungguhnya selawat kamu tak akan dibentang kepadaku. Maka sahabat tanya, bagaimana kau nak menjawab salam kami sedangkan kamu dalam hancur aku pun? Maka Rasulullah kata, tidak, sesungguhnya jasad para Nabi tidak dihancur, masih lagi roh berada. Tapi wallahu a'lam lah dalam keadaan yang kita tahu. Bukan kita untuk mengkaji macam mana keadaan roh Rasulullah sebagainya. Itu saja, semoga kita diberi keberkatan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Allahumma balighna Ramadan wa alimna wa'afir lana fima. Ya Allah, pertemukanlah kita bulan Ramadan dengan kelebihan-kelebihan yang ada bulan Ramadan ini, kita dapat tunaikan dengan selamat, dengan sehat dan tanpa gangguan lagi, insya-Allah. Semoga kita akan dapat kebebasan daripada api neraka, khususnya mendapat Lailatul Qadar dan kelebihan-kelebihan yang ada. Dan saya harapkan Ramadan ini Ramadan yang terbaik sekali yang kita buat, sebab kita dah tahu next Ramadan nanti kita masih lagi ada ataupun kita tak mampu nak melakukan dalam keadaan yang kita sekarang ini. Sebab makin hari kita tak makin kuat lagi dah makin lemah. Jadi kita berdoa kepada Allah Subhanahu. Ramadan ini Ramadan yang terbaik, insya-Allah, dan kita cuba memperbaiki bedak siasat lah, bagaimana kekurangan yang kita gagal untuk memperform di bulan Ramadan tahun lepas. Semoga Ramadan tahun ini tak akan berlaku lagi lah, insya-Allah. Itu saja. Maaf salah silap dan harta dan sebagainya. Jadi kalau boleh dia tengoklah tentang YouTube tentang bagaimana wafat Rasulullah pun ada dalam ceramah-ceramah lain, dalam masa Melayu pun ada, insya-Allah. Itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahumma ja'al jam'ana hadza jam'an mubarakan marhuma tafarraquna mimma tafarraqna mubarakan ma'suma. Allahumma 'allimna yanfa'una wa fa'na bima